Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar persediaan temuduga HLP, HLPS, EDD yang akan melalui temuduga mulai April ini. Baik, bersama-sama kita pada pagi ini penceramah kita iaitu Yang Berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap, iaitu Timbalan Direktor Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia Cyberjaya. Okey, terlebih dahulu suka saya maklumkan kepada semua penonton bahawa webinar hari ini merupakan siri kita yang ketiga dalam program persediaan temuduga HLP, HLPS, ADD tahun 2022. Okey, di mana kita telah memulakan, untuk makluman semua bahawa kita telah memulakan siri pertama kita, siri webinar kita yang pertama ini pada 18 Mac dengan tajuk penyediaan proposal, siri kedua pada 22 Mac dengan tajuk persediaan temuduga, dan pada pagi ini kita yang terakhir iaitu motivasi persediaan belajar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin baca sedikit latar belakang penceramah kita iaitu Yang Berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manap. Okey, beliau merupakan Timbalan Rektor di Pusat Pembangunan Latihan IPGM Cyberjaya. Beliau juga mempunyai kelulusan PhD dalam bidang bidang fizik bahan iaitu dalam semikonduktor penderia gas di Universiti Teknologi Malaysia dan telah bergraduat pada tahun 2009. Beliau juga mempunyai CJ Kelayakan Kepengetuaan Kebangsaan di IAB pada tahun 2001. Dan untuk makluman semua penonton juga, Dr. Yazid juga telah pernah memegang jawatan sebagai pengarah di IPG Kampus Pendidikan Teknik sebelum memegang jawatan Timbalan Rektor di Pusat Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Malaysia di Cyberjaya, iaitu pada tahun 2017 hingga 2019 Dr. Yazid telah memegang sebagai jawatan pengarah di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Okey, baiklah doktor, saya teruskan dalam kita punya webinar ini dengan soalan saya pertama iaitu bolehkah doktor kongsikan sedikit pengalaman doktor sebelum melanjutkan pengajian di peringkat PhD, iaitu motivasi yang mendorong doktor untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD ini. Silakan doktor. Doktor mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua penonton dan moderator Dr. Zalifah. Jadi berbalik pada soalan tadi, apakah yang menyebabkan motivasi yang menyebabkan saya melanjutkan pelajaran. Jadi sebenarnya saya lihat ada beberapa aspek lah. Pertamanya dari segi pandangan agama Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan martabat orang yang berilmu. Jadi warisan yang paling berharga yang ada di bumi ini bukanlah harta atau kekayaan semata-mata, melainkan ilmu pengetahuan. Jadi sebagaimana yang disebut dalam beberapa hadis dan juga dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam satu surah Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, yang maksudnya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Jadi kalau kita lihat di situ ada perkataan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam beberapa hadis yang lain daripada hadis riwayat Abu Daud, yang maksud dia keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadat bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Kemudian ada satu lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menginginkan dunia, ia haruslah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya sekali, ia haruslah berilmu. Kemudian saya teringat satu lagi hadis Qudsi yang mengatakan makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah ilmu.
Jadi berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini merupakan satu motivasi lah untuk saya menimba ilmu atau belajar dan seterusnya meningkatkan kelayakan akademik saya. Itu sedikit lah Dr. Zalifah. Dr. Zalifah tak dengar. Okey, baik doktor. Baik, dari sudut itu dari sudut pandangan ataupun dari sudut motivasi doktor daripada hadis-hadis dalam agama Islam yang mana menuntut kita untuk meningkatkan ilmu dalam meningkatkan ilmu dalam kehidupan kita. Tapi doktor, bagaimana pula pandangan doktor Kementerian Pendidikan Malaysia kita ini sangat menggalakkan pegawai perkhidmatan pendidikan ini melanjutkan pelajaran. Silakan doktor. Okey, berbalik pada soalan yang kedua pula. Okey, mengapa penjawat awam khususnya pegawai perkhidmatan pendidikan digalakkan melanjutkan pelajaran ataupun istilah lain kita boleh kata belajarlah lain kita belajar. Jadi kalau kita lihat satu perkeliling perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 3 tahun 2020 iaitu Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi daripada situ kita dapat lihat, okey, cuba kita lihat objektif yang disenaraikan dalam Dasar Latihan Sumber Manusia tersebut. Okey, mengapa pegawai perkhidmatan pendidikan diminta meningkatkan keilmuan ataupun senang kata belajar. Okay, jadi kalau kita lihat dalam yang pertamanya ialah untuk menjadikan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai sebuah organisasi pembelajaran, learning organisation yang cemerlang dan terancang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Kemudian yang kedua, menyediakan pegawai yang kompeten dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di kementerian. Dan yang ketiga, melahirkan pegawai yang berfikiran aras tinggi, high order thinking skill dan kehadapan, future thinking, tangkas, agile, berkemahiran digital dan kreatif. Dan yang keempat, menyediakan peluang dan kemudahan pembelajaran kepada semua pegawai agar dapat meningkatkan kompetensi, produktiviti dan kualiti perkhidmatan. Kemudian yang kelima, meningkatkan tahap profesionalisme dan nilai-nilai murni pegawai. Yang keenam, menyokong pembangunan profesional dan kemajuan kerjaya pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir, memupuk jati diri dan semangat cintakan organisasi dan negara. Jadi kalau kita lihat dalam Dasar Latihan Sumber Manusia itu disebutkan mengapa pegawai perkhidmatan pendidikan perlu ada ciri belajar ataupun meningkatkan keilmuan. Jadi ini sebenarnya bukan sahaja untuk kepentingan diri, tapi yang lebih penting adalah untuk kepentingan organisasi dan negara itu sendiri. Kemudian, kalau kita lihat, dekat dalam objektif dasarnya ada sebut tentang kompeten, kompetensi. Jadi apa maksud kompetensi pula? Jadi kompetensi merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu bagi melaksanakan suatu tugas dan tanggungjawab. Jadi prinsip asas kompetensi adalah bahawa prestasi seorang anggota perkhidmatan awam akan meningkat jika mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandangnya. Jadi mengapa kita diminta untuk meningkatkan keilmuan ataupun diminta belajar adalah bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang perlu untuk tugas dan tanggungjawab jawatan yang disandangnya. Kemudian tuan-tuan dan puan, dalam dasar latihan ini juga kita diminta untuk menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari ataupun yang sekarang terbaru ialah 5 hari dan kita diminta untuk mencapai sekurang-kurangnya 42 mata kredit. Jadi kalau kita lihat aktiviti-aktiviti untuk
mencapai mata kredit. Okey, ini pun ada dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, aktiviti-aktiviti yang boleh mencapai ataupun memenuhi mata kredit. Jadi kalau kita lihat di situ, nombor 13 adalah peningkatan akademik. Ini adalah satu inisiatif untuk meningkatkan kelayakan akademik, sama ada di peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dan juga ijazah PhD. Itu yang nombor 13 lah. Jadi aktiviti-aktiviti ini semua, okey, seperti dalam nombor 1 tu wacana ilmu, nombor 2 kursus, nombor 3 komuniti pembelajaran profesional, yang keempat pembelajaran, yang kelima pembacaan buku, yang keenam sumbangan lain berbentuk profesional dan bukan profesional, dan yang ketujuh penulisan dan pengkaryaan kreatif. Okey, yang ke-8 lawatan penanda aras ataupun benchmarking, yang ke-9 bimbingan dan pementoran, coaching dan mentoring, yang nombor 10 program sangkutan di luar dan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, kemudian yang ke-11 inovasi, yang ke-12 penyelidikan, dan yang seperti yang saya sebut tadi 13 peningkatan akademik. Jadi semua aktiviti-aktiviti ini adalah aktiviti yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke atas pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi dia bukan sahaja kita meningkatkan akademik kita, tapi juga aktiviti-aktiviti yang berbentuk boleh meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai. Okey, jadi yang disenaraikan dalam 13 itu adalah aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan, dan ini semua boleh menyumbang ke arah memenuhi 42 mata kredit. Jadi kalau kita lihat daripada laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Bahagian Profesional Keguruan, okey, jadi aktiviti nombor 1 sampai aktiviti nombor 5 memang banyak pegawai perkhidmatan pendidikan melakukan aktiviti ini. Tapi aktiviti nombor 6 sampai aktiviti nombor 13 adalah merupakan aktiviti yang agak kurang dilakukan oleh pegawai perkhidmatan pendidikan. Jadi sebab itulah dalam mesyuarat berkaitan pengurusan sumber manusia ataupun berkaitan dengan latihan, okay, jadi pegawai perkhidmatan pendidikan digalakkan untuk menceburi ataupun melakukan aktiviti-aktiviti seperti yang disenaraikan dalam daripada nombor 1 sampailah nombor 13. Jadi dalam hal untuk melanjutkan pelajaran ini, dia merupakan aktiviti nombor 13 lah. Jadi dengan adanya keperluan untuk memenuhi mata kredit, jadi kita harap kompetensi kita akan bertambah dengan kita mengikuti aktiviti-aktiviti yang disenaraikan itu tadi. Jadi itu sajalah Dr. Zalifah berkaitan dengan soalan yang kedua tadi ni. Okey doktor, kalau kita lihat dari segi tadi daripada senarai aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan tadi doktor, aktiviti yang ke-13 itu adalah peningkatan akademik. Okey, kalau kita lihat dari segi peningkatan akademik ini, kita digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita supaya kita sentiasa ataupun secara berterusan untuk meningkatkan akademik kita sebagai seorang penjawat awam dan juga sebagai seorang pegawai pendidikan. Okey. Pada pandangan doktor, adakah umur ini menjadi satu halangan untuk belajar sehingga peringkat PhD ni, doktor, kalau mengikutkan untuk peningkatan akademik kita ni secara berterusan? Silakan doktor. Okey, terima kasih atas soalan yang ketiga. Jadi soalan yang ketiga tu sangat menarik lah. Okey, jadi sebenarnya kalau kita lihat, umur tu bukan satu yang menghalang lah untuk kita meningkatkan kelayakan akademik kita. Okey, umur bukan satu penghalang. Jadi kalau kita lihat ataupun pernah baca satu ungkapan tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi itu membawa maksud menuntut ilmu atau belajar itu tidak kenal batas usia dan waktu. Jadi kita sebagai manusia, lebih-lebih lagi sebagai penjawat awam, khususnya pegawai perkhidmatan pendidikan, memang sentiasa digalakkan, dituntut untuk ilmu. Sebagaimana yang saya terangkan tadi dalam
okey, dalam apa perbincangan yang pertama, okey, berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis, memang kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Dan kalau kita lihat, okey, di dunia ini, okey, khususnya pada rakan-rakan kita, okey, mungkin kita kenal ataupun tidak, okey, seperti dalam paparan ni, okey, dalam paparan surat khabar yang pertama, okey, kita dapat lihat, okey, gambar, okey, Tun Daim Zainuddin. Mungkin kita kenal, beliau merupakan bekas Menteri Keuangan, okey, kita pada tahun 1990-an dulu, di waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan dia mendapat PhD ketika berusia 81 tahun. Okay, ketika berusia 81 tahun. Dan kalau kita baca kisah dia, untuk dapatkan PhD, beliau terpaksa menunggu sehingga 11 tahun. Okay. Ketika itu beliau melanjutkan pelajaran PhD beliau di Universiti Malaya. Jadi walaupun dalam usia yang meningkat, kita kata usia emas, tapi beliau boleh melanjutkan pelajaran dan boleh bergraduat. Jadi yang sangat penting di sini ialah kita punya tahap kesihatan lah. Okey, jadi mungkin beliau tidak menghadapi masalah kesihatan, jadi beliau mampu menghabiskan PhD beliau dalam masa 11 tahun. Jadi pada ketika usia 81 tahun, beliau bergraduat PhD. Kemudian kalau kita lihat gambar di sebelah tu, okey, Datuk Dr. Mary Yap Kian Ching, mungkin dalam kalangan kita pun kenal. Beliau merupakan salah seorang daripada tokoh pendidikan yang tidak asing lagi di negara kita. Beliau pernah menjadi Timbalan Menteri Pendidikan dan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Dan yang menariknya, beliau mendapat PhD ketika beliau sudah bersara. Kalau kita baca kisah sejarah dia, ketika itu beliau berumur 65 tahun. Okay. Ketika bergraduat PhD itu beliau berumur 65 tahun. Kemudian di bawah satu lagi, ini kalau kita lihat di luar negara lah. Okay. Seorang wanita Perancis berusia 91 tahun. Jadi berbanding dengan Tun Daim tadi, Tun Daim 81. Ini lagi berumur 91 tahun. Okay, dapat PhD selepas 30 tahun. Jadi ini merupakan idola-idola lah, okay, yang kita boleh lihat, yang boleh memberikan motivasi kepada kita lah, okay, untuk kita melanjutkan pelajaran sampailah ke peringkat yang tinggi. Tapi yang lebih penting tu lah faktor kesihatan lah. Okay, kita kena jaga faktor kesihatan. Maknanya kalau kesihatan kita baik, insya-Allah kita tiada halangan. Okay. Itu kita kena jaga betul-betul dan kita kena sentiasa berdoa lah supaya tahap kesihatan kita berada pada tahap yang terbaik. Okay. Jadi kalau kita lihat ramai dalam rakan-rakan kita yang mungkin tersangkut ataupun tergendala pembelajaran sama ada di peringkat sarjana ataupun peringkat PhD, ada di antara mereka yang faktor-faktor kesihatan ni lah yang menghalang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi faktor kesihatan ni kita kena jagalah dan kita kena ambil berat, terutama dari segi faktor pemakanan, supaya kita sentiasa sihat dah, dan lebih penting kita sentiasa berdoa lah supaya kita dikurniakan kesihatan yang berkekalan sampailah akhir hayat kita. Okey, jadi itu pencerahan tentang soalan yang dikemukakan oleh Dr. Moderator, Dr. Zalifah. Okey, Doktor sangat kental kalau kita tengok tadi, Doktor sangat kental semangat mereka ni, tokoh-tokoh kita ini untuk mendapatkan segulung ijazah ataupun PhD ini. Dan yang penting, betul kata Doktor tadi, yang penting adalah kita menjaga kesihatan ataupun kita utamakan emosi dan juga kesihatan kita terlebih dahulu sebelum dalam masa kita menyambung pengajian ini. Baik Doktor, seterusnya soalan seterusnya Doktor, boleh Doktor jelaskan sedikit berkaitan dengan beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita untuk calon-calon kita ataupun pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton kita untuk melanjutkan pelajaran sekiranya mereka berminat di peringkat sarjana ataupun PhD. Silakan Doktor. Okay, terima kasih atas soalan tu. Jadi sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan
atau inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia lah, kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang ingin melanjutkan pelajaran. Jadi kalau kita lihat antaranya ialah hadiah latihan persekutuan HLP, iaitu cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa. Singkatannya ialah CBBP-DP. Ini mungkin ramai yang sedang menunggu untuk dipanggil interview lah. Okay. Dan iklannya pun dah ditutup, cuma panggilan interview. Dan saya percaya penonton-penonton pada hari ini yang berada dalam talian mungkin ada yang dah dapat hadiah latihan persekutuan ni, terutama yang telah bergraduat ataupun mungkin yang sedang belajar. Okey, kemudian yang kedua ialah hadiah latihan persekutuan separuh masa ataupun sambilan. Istilah lain kita panggil HLPS. Kemudian yang ketiga ialah HLP bagi program ijazah kedoktoran pendidikan. Ini merupakan tahun pertama lah Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan program ijazah kedoktoran pendidikan. Okey, untuk memberikan peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan kita lah melanjutkan pelajaran dalam bentuk yang bukan sepenuhnya penyelidikan. Okey. Kemudian yang keempat ialah hadiah latihan persekutuan bagi program ijazah sarjana kaunseling, iaitu penyalahgunaan dadah ataupun dipanggil singkatan ialah SPADA. Iaitu SPADA itu ialah Special Program for Alcohol and Drug Abuse. Okey. Dan yang keempat ni pun ramai calon yang tak mohon. Okey, tak ramai calon yang memohon tentang program HLP SPADA ni. Jadi kepada pegawai perkhidmatan pendidikan atau cikgu-cikgu, rebutlah peluang. Okey, terutama yang ada latar belakang kaunseling untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam bidang kaunseling dan bidang SPADA ni. Okey. Kalau kita lihat daripada laporan daripada bahagian tajaan, amat kurang calon yang memohon program ijazah sarjana kaunseling SPADA ni. Kemudian yang kelima ialah HLP bagi program khas yang menyokong revolusi penyelesaian keempat IR 4.0. Ini pun satu program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam era revolusi IR 4.0. Jadi dia ada khusus-khusus atau bidang-bidang pengurusan yang tertentulah yang kita boleh lihat dalam senarai khusus-khusus yang ditawarkan. Kemudian selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menawarkan program cuti belajar bergaji penuh dengan tajaan selain Kementerian Pendidikan, iaitu CBBP-SK. Okey, tajaan asing peringkat kedoktoran. Mungkin ada dalam kalangan kita ataupun pegawai perkhidmatan pendidikan yang dapat tawaran atau program ini. Okey, mungkin tawaran ini datang daripada negara-negara luar lah, seperti negara China, Singapura, Jepun, dan sebagainya. Kemudian kita ada juga cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa dan cuti belajar tanpa gaji. Jadi apa yang saya sebut yang tiga yang terakhir tadi, tiga yang terakhir ni program ni sentiasa terbuka lah, sentiasa buka. Tapi yang menjadi program-program yang amat popular adalah seperti yang dalam paparan itulah 1 sampai 5. Ini iklan-iklan sentiasa dikeluarkan untuk memberi peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan melanjutkan pelajaran. Okey, jadi rebutlah peluang yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya bahagian tajaan, untuk cikgu-cikgu atau pegawai perkhidmatan pendidikan, sama ada di sekolah, di bahagian di IPG, di bahagian matrikulasi dan sebagainya, untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang telah ditentukan berdasarkan pada apa yang disebutkan tadi itulah. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat berharga untuk menghargai kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang cemerlang dalam bidang sama ada pengajaran dan pembelajaran ataupun yang bertugas di bahagian pegawai yang bertugas di bahagian yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang tugas dan untuk itu Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan penghargaan lah dalam bentuk hadiah latihan persekutuan ni. Jadi kita rebutlah peluang yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ni.
Itu saja Dr. Zalifah tentang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan setakat ini. Okey. Okey doktor. Begitu banyak peluang yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan ini untuk meneruskan atau meningkatkan akademik semua guru-guru ataupun pegawai pendidikan di peringkat ijazah, sarjana dan juga kedoktoran. Baik doktor, sekiranya pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton kita berminat untuk memohon beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kementerian ini, bagaimana pula doktor dengan syarat-syarat sekiranya guru ataupun PPP yang ingin melanjutkan pelajaran ini di peringkat sarjana ataupun PhD? Syarat-syaratnya doktor, bagaimana pula doktor? Okey. Okey, ini merupakan satu persoalan yang baik. Okey. Kalau kita lihat, sebelum tu kita kena tahulah program yang disenaraikan tadi, HLP cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa CBBP DP, kemudian HLPS, kemudian EDD, kemudian HLP Espada dan HLP IR 4.0. Jadi kalau kita lihat, seperti ringkasan yang dipaparkan dalam slide ini, ringkasan kemudahan program peranjaan cuti belajar Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kita lihat, dah nombor 4 tu nombor 1, 2, 3 tu seperti yang tertera lah. Dia mungkin program ni telah disusun sedemikian rupa. Tapi yang nombor 4 tu, kemudahan cuti belajar. Kalau kita lihat HLP, EDD, Espada dan IR 4.0 ini layak mendapat cuti belajar. Tapi yang HLPS ni dia tidak ada cuti belajar. Jadi maksudnya kalau kita mohon program HLPS ni kita tak diberi cuti belajar, maksudnya kita masih bekerja, tapi kita diberi kemudahan, mungkin kemudahan yuran dan sebagainya. Nanti kalau kita boleh lihat dalam slide seterusnya, kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi setiap program-program ni. Jadi dalam HLPS ni mungkin akan disediakan yuran pengajian, kemudian allowance buku dan allowance thesis sahaja. Kemudian yang HLP, EDD, Espada, IR 4.0 tu mungkin dia punya kemudahan ataupun dia punya kelayakan tu macam lebih kurang samalah. Kecuali ada program-program tertentu ditawarkan dalam negara dan ada yang berada di luar negara lah. Jadi berkaitan dengan syarat-syarat ni, dia sebenarnya sebelum seorang itu mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran, jadi dia kena tahu syarat-syarat kelayakan ni lah. Syarat-syarat kelayakan ni. Kalau kita lihat slide seterusnya, ini yang dipaparkan sekarang ni ialah kelayakan pembayaran ataupun jenis-jenis allowance yang kita dapat kalau kita dapat tawaran-tawaran seperti yang diberikan HLP, EDD, Espada, IR 4.0. Ini mungkin tuan-tuan boleh baca sendirilah. Jadi saya tak akan elaborate tentang kemudahan atau allowance yang tuan-tuan akan peroleh. Jadi ini tuan-tuan boleh baca. Kemudian slide seterusnya, kalau kita lihat, dari segi syarat permohonan, ini merupakan sesuatu yang kita perlu ambil tindakan. Yang pertama sekali kita kena baca sebelum kita mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi ini kena ketahuilah syarat permohonan program penajaan ataupun cuti belajar ni. Jadi dalam paparan tu ditayangkanlah. Pertama, kelayakan utama pemohon mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya. Jadi nombor 1 ni mungkin kita tidak ada masalah. Kalau kita belajar di dalam negara ataupun di luar negara dan ijazah itu telah diiktiraf oleh JPA, maka tidak timbul isu lah. Kemudian berpengalaman selari dengan bidang yang dipohon serta perancangan laluan kerjaya pada masa hadapan. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan. Jadi nanti saya akan terangkan lebih lanjutlah tentang pengalaman kita dalam bidang yang dipohon.
dan perancangan kerjaya pada masa akan datang. Ini saya akan terangkan secara lebih detail dalam slide yang akan datang. Kerana daripada pengalaman saya sebab bila diminta oleh bahagian tajaan untuk menjalankan interview, kebanyakan calon-calon kadang-kadang dia punya khusus ataupun bidang ini pun mismatch, tidak setara dengan kerjaya. Jadi ini kita akan bincangkan lagi selepas inilah lebih lanjut. Kemudian nombor 2, kewarganegaraan. Ini memang kita warga negara Malaysia, tak ada masalah. Nombor 3, kaedah pengajian. Kalau kita lihat semua sepenuh masa kecuali HLPS, secara sambilan lah, tidak diberikan cuti belajar. Kecuali kita ada diberikan cuti tanpa rekod lah selama beberapa hari tu. Kalau tak silap saya 30 hari kot. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh rujuk lah. Di jabatan masing-masing untuk berapa cuti yang diperuntukkan untuk kalau kita melanjutkan pelajaran secara separuh masa. Kemudian jenis pengajian, untuk HLP, EDD, SPADA, IR40, ini belum memulakan pengajian. Tapi untuk HLPS telah atau belum memulakan pengajian. Jadi bagi seseorang yang telah memulakan pengajian, jadi dia tak layak untuk memohon HLP, EDD, SPADA dan IR40. Jadi kita kena faham ni lah. Ataupun mungkin kalau tuan-tuan telah melanjutkan pelajaran tapi tuan-tuan nak mohon juga HLP, EDD, SPADA, IR40. Jadi maksudnya pengajian yang tuan-tuan telah lalui di universiti, katalah tuan-tuan dah berada pada semester 3, tapi tuan-tuan nak mohon HLP untuk dapatkan cuti belajar bagi gaji penuh dengan beasiswa. Jadi bermakna tuan-tuan akan mulakan semester ataupun tuan-tuan akan mulakan daripada awal lagi lah. Jadi 3 semester yang tuan-tuan telah lalui tidak akan diambil kira lah. Mungkin tuan-tuan pun akan tukar universiti ataupun mulakan pengajian di fakulti ataupun dalam bidang yang lain pula. Itu untuk yang HLPS. Bagi yang telah tapi nak mohon HLP boleh, tapi kita kena mula daripada semester pertama lah. Jadi semester yang telah dilalui itu mungkin tak akan diambil kira. Bagi yang belum tapi nak mohon HLPS pun tidak ada masalah. Pun boleh juga. Kemudian baki semester pengajian pada September ataupun baki semester yang tinggal untuk yang HLP, EDD, SPADA, IR40, jadi dia tidak ada kaitan lah ataupun tidak perlu baki semester. Tapi yang HLPS untuk sarjana mesti ada baki semester sebanyak 3. Kemudian kedoktoran mesti minimum baki semester pengajian ada 3. Jadi itu minimum. Jadi kita kena faham benda ni lah. Kena faham supaya kita tidak tersalah mohon. Kita dah melanjutkan pelajaran dan kita nak teruskan pengajian kita, maksudnya kita tak nak bermula pada semester pertama. Jadi tuan-tuan kena jangan mohon HLP. Kalau HLP dia kena mula pada peringkat awal lagi. Jadi tuan-tuan boleh mohon HLPS tu lah. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan yang buat keputusan lah. Mana satu program yang tuan-tuan dan puan nak ikuti. Berdasar kepada tawaran-tawaran yang disediakan oleh bahagian tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian kita lihat seterusnya, yang ke-6, slide seterusnya, had umur. Ini pun kita perlu tahu. Kenapa kita perlu tahu had umur ni? Sebab kadang-kadang seruan untuk melanjutkan pelajaran tiba-tiba berlaku di satu peringkat umur yang tertentu. Katalah kita nak sekarang ni berumur 51 tahun untuk melanjutkan sarjana tapi kita nak mohon HLP. Jadi kalau kita lihat dari had umur memang tak layak lah. Untuk sarjana, untuk HLP umur maksimum 50 tahun. Begitu juga dengan kedoktoran. Umur maksimum dia 45 tahun. Untuk EDD, kedoktoran 45 tahun. Kemudian sarjana, untuk SPADA hanya program sarjana saja, dia tak ada PhD untuk SPADA. Kemudian untuk IR40, sarjana 50 tahun, untuk kedoktoran 45 tahun.
Kemudian untuk HLPS untuk sarjana 50 tahun, kemudian kedoktoran 46 tahun. Jadi ini kita kena rancang betul-betul lah. Okay, kita kena rancang betul-betul. Jadi bagi yang baru memulakan tugas sebagai cikgu atau pegawai perkhidmatan pendidikan, mungkin faktor umur bukan satu isu yang besar lah. Tapi bagi mereka yang dah berumur 40-an ataupun dah berumur 50-an, suruhan untuk sambung belajar baru sampai, itu mungkin satu isu yang besar lah. Jadi sebelum kita terlambat, jadi kita kena tahulah berapa kelayakan umur untuk kita mohon kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Bahagian Tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian yang ketujuh, tempoh perkhidmatan. Berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun. Lantikan selewat Januari 29 pada tarikh tutup permohonan. Ini bagi mereka-mereka yang dah lama mengajar, tidak timbul isu, tapi bagi mereka yang baru mengajar, baru dipostingkan menjadi cikgu, jadi kena lihat syarat ni, iaitu berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun. Kecuali kalau tuan-tuan tak nak nak melanjutkan pelajaran juga, ketika itu tuan-tuan baru mengajar 1 tahun. Jadi tuan-tuan boleh gunakan kemudahan cuti cuti belajar, tuan-tuan boleh gunakan cuti belajar secara sambilan. Tapi sebenarnya kalau kita nak mohon pun biasanya dia akan lihat kita dah mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun lah. Kemudian dari segi pengesahan ataupun maklumat jawatan, berkhidmat secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. Ini sangat penting lah. Jadi bagi mereka-mereka yang baru menjadi guru, mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun dan belum 3 tahun, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat persediaan sebenarnya. Jadi dalam tempoh sekarang ni boleh buat persediaan. Jadi bila layak saja 3 tahun, dah berada nak masuk tahun keempat, jadi tuan-tuan dan puan-puan lebih mudahlah sebab tuan-tuan dah bersedia. Nanti kita lihat apa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang menyebabkan panel akan memilih kita lah. Memilih kita untuk dapatkan tawaran hadiah lawatan persekutuan tersebut. Kemudian purata markah. Purata markah PB, PPP tu. Jadi kalau kita lihat sekurang-kurangnya 85% dan ke atas bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Jadi kita kena lihat 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita dapat markah 85 ke bawah, jadi kita kena tingkatkan prestasi kita lah. Jadi kita kena kaji kenapa ketua jabatan kita memberikan markah kurang daripada 85. Jadi mungkin perbincangan dengan ketua jabatan sangat penting lah. Mungkin ketua jabatan boleh bagi cadangan untuk meningkatkan prestasi, kena buat itu, buat ini dan sebagainya. Jadi kita kena dengar pandangan daripada ketua jabatan kita lah. Supaya macam mana nak dapatkan 85%. Jadi ini sangat penting. Sebab prestasi ini 3 tahun ke belakang ni akan diambil kira dalam memberi peluang tawaran sama ada dapat ataupun tidak. Untuk tahun-tahun sebelum ni pernah berlaku markah prestasinya akan diambil kira sebanyak 40%. Jadi 60% tu apa? 60% tu lagi apa? 60% lagi tu daripada temuduga. Jadi maksudnya markah temuduga bukan 100%, dah tinggal 60%. Tapi ini syarat-syarat ni boleh berubah lah bergantung pada tajaan. Jadi pernah satu ketika markah prestasi 40%. Mungkin bahagian tajaan boleh ubah. Mungkin dia boleh jadi 50% dan temuduga 50%. Jadi sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun cikgu, jadi kita kena jagalah supaya markah prestasi kita sebaik-baiknya, kalau nak selamat jangan kurang daripada 90% lah. 90%. Jadi kalau kita lakukan tugas dan tanggungjawab kita dengan penuh amanah dan bertanggungjawab, saya percaya
ketua jabatan tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan markah prestasi 90 markah ke atas. Okay. Kemudian status kesihatan, bebas daripada sebarang penyakit kronik seperti di lampiran A. Nanti kita boleh lihatlah apa dekat lampiran A itu apa jenis-jenis penyakit kronik yang tidak dibenarkan untuk kita memohon HLP ataupun HLPS tu. Kemudian kita lihat syarat kelayakan akademik. Ini pun kita sangat penting untuk kita tahu supaya bila kita mohon kita punya borang permohonan tu tidak akan ditolak. Okay, kalau kita boleh lihat dekat lampiran A dulu, okey. Ini jenis-jenis penyakit, okey, jenis penyakit kronik yang tidak dibenarkan lah untuk memohon hadiah lifetime trust fund. Okey. Pertama kanser, 2 keserangan jantung, okey, 3 pulmonary hypertension, sakit buah pinggang, okey, sampailah penyakit yang ke-15 tu. Jadi kalau kita ada penyakit-penyakit ini memang tidak digalakkan lah. Okay. Kita khawatir kalau peluang tu diberi kita tak boleh tamatkan pengajian. Jadi kita kena sekarang ni kita kena tahu untuk pegawai perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan hadiah lifetime tuan tapi tidak tamat dalam masa yang telah ditentukan. Okay, contohnya PhD, Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tempoh sampai 6 tahun. Okay, jadi kalau dalam 6 tahun tidak tamat akan dikenakan penalti lah. Okay. Begitu juga dengan peringkat sarjana. Okay, Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan tempoh sampai 3 tahun. Jadi kalau tak tamat akan dikenakan penalti. Okay. Sama ada kita berjaya graduate ataupun tidak. Mungkin yang kalau yang bergraduate dia hanya dikenakan 25% saja. Tapi yang tidak bergraduate ataupun tidak tamat, okay, mungkin akan dikenakan penalti penuh lah. Okay. Kemudian kita lihat pada lampiran B pula, okay, syarat kelayakan akademik. Okay, kalau kita boleh paparkan, okay, ini sangat penting. Okay, kita tahu di mana kedudukan kita. Okay, HLP, EDD, SPADA ataupun HLPS. Jadi untuk sarjana kita lihat purata nilai grade kumulatif atau PNGK atau setaraf. Ini kita punya kita punya ijazah pertama lah. Jadi kalau kita punya ijazah pertama kita dapat PNGK antara 2.00 hingga 2.49. Tapi kita nak mohon HLP, jadi kita kena berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun. Okay. Kemudian kalau kita punya first degree kita atau ijazah pertama kita dapat dalam antara 2.50 dalam julat 2.50 hingga 2.99, jadi tempoh minimum untuk berkhidmat 5 tahun. Kemudian kalau kita dapat 3.00 dan ke atas, jadi 3 tahun kita dah layak untuk mohon lah. Jadi 3 tahun tadi syarat minimum tadilah. Okey, untuk peringkat sarjana. Kemudian untuk peringkat kedoktoran, ini lulus peringkat sarjana lah. Ini memang kalau tak lulus peringkat sarjana memang tak dibenarkan lah untuk meningkatkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat kedoktoran. Okey, jadi untuk kedoktoran dia perlu ada tempoh minimum 3 tahun. Kemudian bagi IR 4.0 untuk sarjana kita lihat PNGK first degree mesti dapat 2.50 hingga 2.99 dan tempoh minimum berkhidmat mesti ada 5 tahun. Kemudian kalau 3.0 dan ke atas tempoh berkhidmat 3 tahun. Kemudian kalau kedoktoran lulus peringkat sarjana dan tempoh minimum 3 tahun. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita perlu tahu supaya kita faham kalau kita tak diterima, kita tahu sebab-sebab mengapa permohonan kita ditolak. Okey, mengapa permohonan ditolak. Okey. Kemudian ada satu lagi syarat lain iaitu kalau boleh dipaparkan dekat lampiran C. Okey, bagi pegawai perkhidmatan pendidikan pernah berkursus ataupun cuti belajar lebih daripada 12 bulan, kita hanya layak untuk mohon
HLP ni selepas 2 tahun kita tamat program cuti belajar kita yang kita dah ambil tu, yang melebihi 12 bulan tu. Maksudnya selepas 2 tahun daripada program khusus yang kita ikuti tu, barulah kita layak. Okay. Kalau kita pernah mengikuti kursus 3 bulan tapi kurang daripada 12 bulan, jadi sekurang-kurangnya genap 1 tahun barulah kita layak untuk memohon HLP dan ataupun program-program yang berkaitan dengannya. Okay, jadi itu Dr. Zalifah, syarat-syarat yang kita perlu tahu supaya kita boleh merancang apa persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum permohonan itu dibuat. Jadi perancangan sebelum mengisi borang permohonan itu adalah lebih penting. Okay, lebih penting dan lebih utama supaya laluan ataupun permohonan kita lebih mudah untuk diterima. Jadi kalau tak syarat-syarat tu kita tak tahu ataupun kita tak patuhi, mungkin bahagian kerajaan akan menolak permohonan kita bulat-bulat lah sebab syarat-syarat yang telah diberikan tu kita tidak patuhi. Jadi syarat-syarat tu kena patuhi, terutama berkaitan dengan prestasi lah tadi yang saya sebutkan tadi, prestasi tahunan 3 tahun kebelakangan mesti dapat sekurang-kurangnya 85% ke atas. Okey, jadi sebab itulah markah prestasi ni perlu kita jagalah. Okey, kita perlu jaga. Jadi kalau kita jalankan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh komitmen, saya percaya ketua jabatan tidak akan kedekut untuk memberikan markah yang tinggi kepada kita. Okey, lebih daripada 90%. Jadi kalau kita boleh dapat markah prestasi 90% ke atas, ini bukan satu syarat yang baiklah. Sebab mungkin daripada markah prestasi itu dah diambil kira 40%, mungkin 50% dan sebagainya. Tinggal 50% lagi untuk temu duga. Jadi sama-sama kita jagalah prestasi tahunan kita supaya kita dapat markah prestasi yang baik lah. Okey, markah prestasi yang baik. Jadi itu saja Dr. Zalifah. Okey, sangat jelas ya penonton-penonton semua, syarat-syarat yang dihuraikan oleh Dr. Yazid tadi. Sekiranya penonton semua dapat mengambil panduan dan juga daripada penjelasan yang busa doktor tadi, jadi boleh dijadikan sebagai satu titik tolak kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton untuk memohon HLP, HLPS dan juga ADD ini, seterusnya meningkatkan peningkatan akademik kita seterusnya. Baik doktor, kalau tadi doktor menjelaskan secara jelas berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh calon-calon, bagaimana pula doktor cara yang terbaik sekiranya penonton ini ingin memilih bidang pengajian yang ingin diikuti sekiranya ingin melanjutkan pengajian doktor? Okey, ini pun satu soalan yang baik sebab kalau kita pilih bidang khusus yang salah ataupun tak match, jadi mudah untuk permohonan kita ditolak mentah-mentah. Jadi sangat pentinglah kita mengetahui apa jenis bidang atau kluster yang kita kena pohon. Okay? Jadi kalau kita lihat dekat slide tu, anda perlu memastikan bidang yang dimohon adalah pertama bersesuaian dengan kelayakan akademik yang telah dimiliki. Okey, kemudian option yang bersesuaian. Kemudian yang ketiga memiliki pengalaman perkhidmatan untuk peningkatan kerjaya pada masa akan datang. Dan I telah membuat persediaan dari segi pengetahuan dan minat yang tinggi dalam bidang yang dipilih. Okey, daripada pengalaman, menginterview calon-calon di peringkat sarjana dan juga PhD. Jadi ada dalam kalangan berguru-guru yang mohon bidang khusus yang tidak sesuai dengan dirinya. Okey, yang tidak sesuai dengan dirinya. Okey, contoh dia macam ni, saya bagi contoh macam ni. Katalah guru itu ijazah sarjana muda dia dalam bidang matematik. Okey.
Tapi dia mohon sarjana, contohnya cikgu nak mohon sarjana, dia mohon sarjana dalam bidang kaunseling. Dan guru ini bukan guru kaunseling dan dia tidak pernah terlibat dalam sesi kaunseling ataupun apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan kaunseling di sekolah. Jadi cuba kita lihat ataupun kita kita lihat kelayakan cikgu ni. Adakah cikgu ni akan dipertimbangkan ataupun tidak? Okay. Jadi ini kita boleh sama-sama jawablah. Jadi dan mungkin kalau dia dapat, saya tak nafikan ada juga yang dapat, tapi nak dapat tu mungkin dalam 1000 satu orang yang dapat. Tapi kebanyakan kalau yang jenis-jenis seperti ini kebanyakannya sukar untuk dapat sebab dalam syarat-syarat ataupun dalam permohonan tu perkara yang akan diambil kira ialah bidang khusus yang dimohon berkaitan dengan bidang tugas yang dijalankan. Jadi kalau cikgu tu tadi kelayakan akademik dia, first degree dia ialah bidang matematik, jadi dicadangkan ambil bidang berkaitan dengan pertama jawatan yang dipegang di sekolah, kemudian dari segi kerjaya dia pada masa hadapan. Okey, dari segi kerjaya dia pada masa hadapan. Okey, katalah cikgu ini tadi saya ambil bagi contoh dia kelayakan akademik ataupun sarjana muda dia matematik, tapi dia mohon sarjana kaunseling dan di sekolah dia tak pegang jawatan yang berkaitan dengan kaunseling. Jadi biasanya permohonan ni sukar untuk diterima lah. Okey, sukar untuk diterima. Kemudian kalau faktor lain yang kena ambil kira, kerjaya pada masa akan datang. Okey, kerjaya pada masa akan datang. Jadi katalah cikgu ni, okey, cikgu yang yang berkelayakan sarjana muda akademik matematik ni berhasrat selepas berapa tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, okey, dia nak ubah angin dia, nak berkhidmat di bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dia bercadang untuk berkhidmat di lembaga pesaan. Jadi menjadi penolong pengarah di lembaga pesaan. Jadi apakah bidang yang sesuai untuk dia bermohon dalam dalam bidang sarjana tadi? Jadi kalau kita lihat kalau dia kerjaya dia pada masa akan datang dia nak ubah angin jadi pegawai di lembaga pesaan. Jadi bidang yang sesuai adalah sudah tentu penilaian ataupun pentaksiran. Okey, penilaian ataupun pentaksiran. Jadi ini semuanya bergantung pada kelayakan akademik sedia ada, pengalaman perkhidmatan dan juga kerjaya pada masa akan datang. Okey, kerjaya pada masa akan datang. Jadi kalaulah contoh dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun cikgu-cikgu yang berminat untuk menjadi pensyarah IPG. Okay. Jadi kalau untuk jadi pensyarah IPG, jadi kita kena tahu apa bidang-bidang yang sesuai. Katalah kita ambil contoh yang sama tadi, degree dia dalam bidang matematik. Jadi untuk jadi pensyarah di IPG, biasanya kita galakkan sarjana ijazah ataupun ijazah pertama, ijazah kedua dan ijazah ketiga kalau boleh bidang yang sama. Okey, jadi sarjana sebab boleh dalam bidang matematik ataupun pendidikan matematik dan juga PhD dalam bidang matematik ataupun pendidikan matematik. Itu kalau nak jadi pensyarah IPG lah, itu yang terbaik dan syarat tu yang yang disenaraikan oleh MQA lah untuk seorang pensyarah berkhidmat di institusi pendidikan tinggi. First degree, master dan PhD mesti bidang yang sama. Okey, bidang yang sama. Cuma sama ada kita nak ambil konten ataupun pendidikan. Tu tuan-tuan kena tanya minat tuan-tuan di mana. Okey, minat tuan-tuan di mana. Jadi kalau di IPG kita sangat menggalakkan lah. Kita sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan ambil bidang konten lah. Okey, ambil bidang konten sebab kebanyakan kursus-kursus khusus major, guru-guru pelatih kita terutama guru pelatih yang major matematik
kebanyakan kursus-kursus tu adalah kursus-kursus konten matematik. Jadi kalau tuan-tuan punya sarjana dalam bidang konten dan PhD dalam bidang konten, ini merupakan satu kelebihan lah. Okay, sebab first degree tuan-tuan dah ada background berkaitan dengan pendidikan. Jadi sedikit sebanyak konten yang tuan-tuan miliki, dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sebagai pensyarah nanti. Pensyarah nanti. Itu kalau tuan-tuan berhajat untuk bertugas sebagai pensyarah di IPG. Maksudnya kluster yang tuan-tuan kena ambil adalah kluster pengajaran dan pembelajaran. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dalam penentuan kerjaya, tuan-tuan suatu hari nanti bercadang ataupun mungkin ada rezeki, tuan-tuan berminat dalam bidang pengusaha atau kepimpinan. Jadi tuan-tuan boleh ambil kategori kluster kepimpinan lah. Mungkin satu masa nanti tuan-tuan bercadang menjadi penolong kanan satu ke ataupun penolong kanan HEM, ataupun satu hari nanti tuan-tuan jadi pengetua ataupun mungkin jadi PPD dan sebagainya. Jadi bidang yang tuan-tuan mohon adalah bidang kepimpinan. Tapi tuan-tuan mesti ada pengalaman dalam bidang tu lah. Ada lebih dalam tu. Jadi contohnya kalau sekarang ni tuan-tuan pegang jawatan guru penolong kanan, jadi tuan-tuan nak melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana, jadi tuan-tuan ambil kluster kepimpinan lah. Dicadangkan kluster kepimpinan. Walaupun first degree tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang matematik, tapi oleh kerana tuan-tuan dah berada dalam jawatan pentadbiran, dan tuan-tuan ingin melanjutkan pelajaran, jadi digalakkan melanjutkan pelajaran dalam bidang kepimpinan. Tapi boleh tak tuan-tuan dan puan-puan ambil sarjana dalam bidang matematik pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mungkin mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan. Walaupun sekarang tengah pegang jawatan penolong kanan, tapi tuan-tuan berhajat, mungkin satu masa nanti tuan-tuan berhajat nak jadi pensyarah. Jadi sebab itulah tuan-tuan ambil kluster PDP pun tak ada masalah. Tapi dalam masa interview tu tuan-tuan kena nyatakanlah hala tuju tuan-tuan dan puan. So, untuk meyakinkan panel temuduga, ini hala tuju saya. Walaupun sekarang ni saya pegang penolong kanan, tapi satu masa nanti saya ingin jadi pensyarah. Jadi sebab itulah saya mohon kluster PDP dalam bidang matematik. Tapi tuan-tuan kena nyatakan hasrat ini pada panel temuduga supaya dia tahu kerjaya tuan-tuan dan puan-puan pada masa akan datang. Di samping proposal yang tuan-tuan sediakan meyakinkanlah. Jadi ini memberikan satu peluang untuk panel temuduga, memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk dapatkan peluang HLP ini. Kemungkinan juga dari segi haluan kerjaya, tuan-tuan bercadang satu masa nanti tuan-tuan nak jadi pakar dalam suatu bidang kan. Jadi ini semuanya bergantung pada kerjaya kita. Apa yang kita nak pada masa akan datang. Kalau kita nak meneruskan PDP, lebih baik dalam bidang yang sama lah. Dalam bidang tetap sama dengan first degree. Mungkin kita juga boleh ambil bidang-bidang yang berkaitan dengan ni lah. Dalam di SKP, seperti pedagogi ataupun pentaksiran. Kalau dalam bidang PDP. Jadi kalau kita lihat dalam senarai-senarai kursus tersebut, ada banyak kursus-kursus yang berkaitan dengan PDP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah. Boleh pilih apa kursus-kursus yang bersesuaian. Yang penting tadi seperti yang saya beritahu tadi lah, mesti match dengan first degree kita dan jawatan yang kita pegang ketika itu dan kerjaya pada masa akan datang. Dan satu lagi perkara yang sangat penting adalah minat. Minat tu akan menentukan segala-galanya lah. Kalau kita ambil suatu bidang yang kita tak minat, ini merupakan satu halangan nantilah bila tuan-tuan dan puan-puan melanjutkan pelajaran nanti. Jadi minat tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dia berikan pertimbangan. Jadi kepada cikgu-cikgu ataupun pegawai pendidikan yang ingin memohon HLP, lihat apa kluster-kluster yang sesuai berkaitan dengan akademik kita,
kemudian jawatan yang kita sedang pohon dan juga kerjaya pada masa akan datang. Jadi ini semua memberikan impak kepada permohonan kita, sebab kita tahu HLP ni ramai pemohon yang mohon. Dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan ramai yang mohon dan tempat yang diberikan agak terhad. Agak terhad. Jadi panel temuduga akan memilih mereka-mereka yang terbaik saja. Yang terbaik berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah diberikan tadi. Jadi kalau kita sesuai, kita ada calon yang sesuai dan memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, mungkin kita adalah calon yang terbaik untuk dipilih oleh panel temuduga. Jadi dalam pengalaman saya, faktor pemilihan khusus ni banyak mismatch lah. Mismatch ketika proses temuduga itu dijalankan. Jadi ini memberikan peluang yang agak tipis lah, sama ada dipilih nanti ataupun tidak. Jadi kalau kita dapat mengelakkan mismatch tersebut, jadi peluang kita untuk dapatkan tawaran tu mungkin lebih tinggi lagi lah. Jadi kita kena lihat balik lah persegi kita, option kita, dan jawatan yang kita pegang dan kerjaya kita pada masa akan datang. Jadi kita kena seperti yang saya sebut tadi, kita kena meyakinkan kepada panel temuduga. Ini kerjaya pada, kalau ditanya kenapa you minta bidang ni, sedangkan you tak pegang jawatan, mungkin kita boleh maklumkan ini saya punya vision saya pada masa akan datang. Jadi sebab tu saya minta ini. Di samping menyediakan proposal yang sangat meyakinkan. Saya percaya webinar berkaitan dengan penyediaan proposal yang hebat telah diberikan oleh Pusat Penguasaan Latihan di bawah Dr. Zalifah, dan juga persediaan menghadapi temuduga pun saya rasa dah banyak lah. Dah banyak diberikan. Apakah persiapan ataupun perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa proses temuduga tersebut. Cuma yang dalam webinar ini saya lebih beri penekanan kepada persiapan yang perlu dibuat sebelum kita mengambil keputusan, ataupun kita ambil keputusan dan tapi kita nak tentukan khusus yang bersesuaian dengan kita. Jadi webinar ni agak berbeza lah daripada webinar yang diberikan sebelum ini. Yang diberikan sebelum ini. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan dapat ikuti segala syarat-syarat yang telah ditetapkan, saya percaya dan yakin untuk bahagian tajaan atau untuk panel memilih tuan-tuan dan perempuan sebagai calon terbaik untuk kota bagi suatu bidang tidak akan dibiarkan begitu sajalah, dan peluang tuan-tuan dan perempuan lebih cerah daripada calon-calon lain yang mungkin mismatch dan sebagainya. Jadi itu sebuah sedikitlah Dr. Zalifah berkaitan dengan jenis-jenis bidang khusus yang kita boleh mohon lah. Begitu ya penonton semua berkaitan dengan beasiswa yang ditawarkan oleh bahagian tajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia, syarat-syarat yang perlu kita penuhi, cara-cara untuk memohon, dan juga banyak lagi perkongsian ilmu yang diberikan oleh Yang Berhormat Dr. Yazid tadi. Dan saya harap penonton-penonton semua dapat memanfaatkan apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Doktor tadi. Okey, baik Doktor. Bagaimana pula Doktor dengan added value bagi memastikan permohonan HLP ni diterima untuk menghadiri temuduga seterusnya mendapat tawaran HLP ni Doktor? Bagi penonton-penonton kita yang mana bersemangat untuk memohon HLP ni. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Zalifah. Ini pun soalan yang sangat penting yang perlu diketahui oleh calon-calon yang memohon HLP ni. Seperti yang saya sebutkan tadi, kota untuk HLP ni agak terhad, dan memang terhad pun, tapi permohonannya sangat banyak. Permohonan dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan, sama ada di sekolah ataupun di bahagian-bahagian, memang setiap tahun memang ramailah. Ramai yang mohon. Jadi macam mana kita nak dapatkan peluang yang sedikit tu? Tempat terhad
Tapi macam mana kita nak letakkan diri kita supaya kita lah calon tersebut. Okay, kita lah calon tersebut. Jadi sebab itulah saya sebutkan tadi, sebelum kita mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran ataupun mengisi borang permohonan, jadi kita kena tahu apa perkara-perkara kriteria yang perlu dibuat persiapan sebelum kita mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran. Jadi jadi perkara-perkara yang mungkin merupakan satu added value ataupun nilai tambah yang boleh memberikan kita peluang yang lebih cerah sebagai calon yang terbaik untuk dipilih. Okey, ada beberapa perkara lah. Okey. Dan syarat-syarat ni apa yang saya akan sebutkan nanti ni merupakan apa yang diperlukan oleh bahagian tajaan. Okey, kalau kita lihat dalam borang permohonan, dalam penawaran tu, okey, dalam borang permohonan tu ada dinyatakan sumbangan. Okey, sumbangan kita. Jadi apa bentuk sumbangan yang boleh diambil kira? Okey, apa bentuk sumbangan yang boleh diambil kira? Jadi bagi guru-guru yang berkhidmat di sekolah, banyak sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan boleh diberikan. Jadi sebagai seorang pegawai perkhidmatan pendidikan, antara sumbangan yang kita boleh berikan lah, okay, sumbangan yang kita boleh berikan adalah sumbangan dalam bidang kepakaran subjek mata pelajaran yang kita ajar. Okay, sumbangan dalam bidang mata pelajaran yang kita ajar. Katalah kita bidang fizik. Okay, kita bidang fizik. Okay, kita bidang fizik. Jadi apa sumbangan yang kita boleh fizik? Jadi kalau saya dulu, salah satu cara untuk saya pakar dalam konten ni, saya mohon menjadi penanda kertas jawapan SPM. Okay, saya mohon menjadi penanda kertas jawapan SPM, sama ada kertas 2 ataupun kertas 3 lah. Jadi dalam hal saya ni saya mohon menjadi penanda kertas 2. Jadi kita faham daripada situ selok belok macam mana seorang pelajar itu boleh mendapat markah terbaik dalam fizik SPM. Okay, jadi dengan kita mengetahui syarat-syarat penandaan, bentuk-bentuk penandaan, jadi kita akan lebih mahir lah. Okay, dalam PDP kita akan beri penekanan perkara-perkara yang yang pelajar perlu beri perhatian semasa proses PDP kita dalam kelas. Jadi bila setiap tahun kita dipanggil untuk menjadi penanda kertas, jadi lama kelamaan dari segi dari aspek konten ni kita akan lebih mahir lah apa perkara-perkara yang perlu diketahui, terutamanya berkaitan dengan kalau kita lihat soalan-soalan fizik sekarang ni lebih berbentuk aplikasi. Okey. Jadi lebih banyak dalam bentuk aplikasi. Jadi semakin lama kita menanda kertas, jadi kita akan mahir konten utamanya berkaitan dengan aplikasi fizik itu sendiri, dan kita akan mahir apa perkara-perkara yang perlu diberi perhatian masa menjawab sama ada soalan struktur ataupun soalan esei. Jadi maksudnya kita tahu keyword perkataan-perkataan yang kita nak gunakan. Jadi bila kita ada kepakaran dalam bidang penandaan dan kita juga pakar dalam bidang konten, dan yang penting kita buktikan dalam kelas kita lah. Okay, kita adalah guru yang terbaik dalam kelas. Okay, macam mana kita nak tahu kita guru yang terbaik? Senang saja sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kita tanya kepada pelajar-pelajar. Okay, kalau pelajar-pelajar kita kata cikgu bagus mengajar, itu sebenarnya satu ukuran ataupun satu petanda yang memang kita bagus. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum pernah buat, mungkin ini merupakan satu cadangan lah. Okay, cadangan. Tuan-tuan boleh tanya kepada pelajar-pelajar tuan-tuan dan puan, prestasi ataupun performance pengajaran dan pembelajaran tuan-tuan
dan perempuan dalam kelas. Jadi bila pelajar kata kita bagus dalam kelas, jadi mereka akan sampaikan juga kepada rakan-rakan mereka di sekolah lain. Dan begitu juga mungkin nama tuan-tuan dan perempuan di peringkat daerah akan popular lah, sebab PDP tuan-tuan menarik dan pengalaman tuan-tuan ada pengalaman dalam dari aspek penandaan kertas peperiksaan. Jadi ini merupakan satu sumbangan yang tuan-tuan boleh berikanlah kepada sekolah-sekolah lain. Tuan-tuan bagi ceramah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan juga dari aspek penandaan kertas. Jadi itu antara sumbangan yang tuan-tuan boleh berikan. Okey. Jadi tanpa tuan-tuan akan dijemputlah oleh sekolah-sekolah lain ataupun mungkin di peringkat daerah, di peringkat negeri dan sebagainya. Ini contoh sumbangan yang kita boleh berikanlah dari segi konsultansi. Jadi bila kita banyak memberi sumbangan, ini merupakan satu nilai tambah. Okey, nilai tambah. Tapi kena dibuktikan dari segi evidence lah. Jadi bila tuan-tuan dan puan dipanggil menjadi penceramah untuk sesuatu subjek, jangan lupa supaya penganjur memberikan sijil penghargaan. Sijil penghargaan itu sangat penting. Okey, sijil penghargaan itu sangat penting. Jadi ini merupakan sumbangan dalam aspek bidang mata pelajaran. Banyak aspek-aspek lain lah yang tuan-tuan boleh memberikan sumbangan lah. Okey, berikan sumbangan. Mungkin kalau tuan-tuan pakar dalam bidang cucuk tanam ataupun pertanian, tuan-tuan melalui pembacaan buku daripada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapat idea satu teknik menanam tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan hasil yang sangat cepat. Jadi tuan-tuan boleh kongsi perkara ini mungkin dengan Jabatan Pertanian ataupun mungkin sekolah-sekolah yang berkaitan seperti sekolah vocational yang terlibat dengan pertanian. Ini contoh sumbangan yang tuan-tuan boleh berikan lah. Ya, semestinya dari si aspek penandaan kertas seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi banyak aspek-aspek yang saya rasa kita ada kepakaran, terutama dalam bidang semasa sekarang ni, masa musim COVID, masa pandemik ni. Saya lihat ramai guru-guru muda yang ada kepakaran dalam bidang digital. Banyak aplikasi baru digunakan dalam PDP. Jadi ini suatu contoh yang kita boleh share lah dengan pelajar-pelajar ataupun dengan cikgu-cikgu di sekitar daerah ataupun di dalam sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara lah sumbangan. Sebenarnya ada banyak sumbangan. Jadi kita kena tanya kepakaran kita dalam bidang apa dan kita share kepakaran tersebut. Jadi kita jangan lokek lah untuk memberikan, untuk berkongsi ilmu, kerana semakin banyak kita berkongsi ilmu, semakin banyak ilmu yang kita tak ketahui akan dapat kita perolehi. Jadi syaratnya kita kena rajin untuk berkongsi ilmu. Itu pertama dari segi sumbangan. Kemudian yang kedua ialah dari segi penulisan dan penerbitan. Okey, penulisan dan penerbitan. Ini pun salah satu faktor yang sangat diberi perhatian oleh panel-panel Temuluga. Jadi belajarlah jadi penulis. So kurang-kurangnya, contohnya kalau di peringkat sekolah, kita jadi penulis dalam majalah majalah tahunan di peringkat sekolah lah. Okay? Mungkin setiap tahun editor akan carilah dalam kalangan cikgu ataupun dalam kalangan pelajar untuk menulis artikel. Jadi kita jadikan diri kita orang pertama. Okay? Orang pertama nak tunjukkan kepada pelajar kita adalah suri tauladan. Jadi kita nak minta pelajar jadi penulis. Jadi kalau cikgu tak menulis, macam mana pelajar nak menulis? Jadi kita kena menulis lah. Okay, saya teringat, saya mula menulis. Ini mungkin saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan. Saya terlibat dalam bidang penulisan ni kali pertama. Semasa saya berkhidmat di sekolah menengah teknik Keluang. Jadi ketika itu satu pengetua baru datang
Okey, saya tak ingat nama ni. Dan pengetua tu minta guru-guru terutama yang memegang jawatan guru kanan menulis. Okey, jadi kebetulan pada minggu tersebut saya diminta untuk menulis. Untuk menulis satu artikel supaya nak memupuk budaya guru menulis, pelajar membaca. Ini idea pengetua tersebutlah. Jadi pengetua ni datang ke sekolah membawa idea guru menulis, pelajar membaca. Jadi apa yang ditulis oleh guru ditampalkan di papan kenyataan dan pelajar diminta untuk membaca tulisan tersebut. Ini bukan satu yang sangat baik yang saya lihatlah yang dibawa oleh pengetua berkenaan. Jadi tibalah giliran saya menulis. Jadi pun saya fikir apa tajuk yang sesuai untuk ditulis. Jadi selepas melalui proses pembacaan artikel-artikel dan beberapa buah buku, jadi saya dapat satu idea, satu tajuk. Tajuk tersebut adalah kecemerlangan dari sudut sains. Jadi saya pun tulislah artikel berkenaan kecemerlangan dari sudut sains. Jadi dalam tu saya ceritalah kecemerlangan dari sudut sains. Jadi dalam artikel tersebut saya masukkanlah keajaiban otak. Kemudian saya masukkan juga aspek-aspek lain seperti proses kejadian manusia di peringkat di peringkat Aimani itu sendiri dan beberapa perkara lah, dan juga saya masukkan fakta-fakta berkaitan dengan E sama dengan MC kuasa 2. Ini formula Albert Einstein lah untuk mencipta bom atom tu. Jadi jadi bila saya buat artikel ni, saya karang dan dapatlah 2 muka surat dan artikel tersebut siap untuk dibaca. Jadi saya pun menyiapkan artikel tersebut dan terus tampal di papan kenyataan. Jadi tugas masa itu selesailah. Jadi saya menulis, kemudian pelajar-pelajar diminta membaca. Jadi saya buat reflection tentang artikel yang saya tulis. Saya buat reflection. Saya baca sekali atau dua kali. Daripada pembacaan keluar daripada mulut, sedaplah artikel ni. Artikel ni diri sendiri yang puji. Sedaplah artikel ni. Jadi saya pun hantar artikel ni dalam majalah ada pada tahun tersebut, kalau tak silap saya tahun 1999 lah. Majalah Arus Sains dan juga majalah Dewan Kosmik. Jadi saya pun hantar artikel saya kepada kedua-dua majalah. Jadi kalau ikut etika tak boleh. Tapi masa tu kita pun tak tahu perkara yang berkaitan dengan penulisan, aspek yang berkaitan penulisan. Jadi saya pun hantarlah. Jadi bila hantar, kedua-dua majalah tersebut menerbitkan artikel saya. Menerbitkan artikel saya kalau tak silap pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos. Jadi rentetan daripada itu, apabila tulisan saya diterima oleh satu majalah yang bernama Majalah Arus Sains tadi, saya pun terus dilantik menjadi penulis tamu untuk majalah Arus Sains. Daripada situlah bibit-bibit yang mendorong saya untuk membuat penulisan seterusnya hinggalah kini. Jadi saya harap dengan penceritaan saya ini menjadi motivasi pada tuan-tuan dan puan untuk menulis. Jadi saya sangat bersyukurlah kepada pengetua berkenaan yang menimbulkan memupuk budaya penulis dalam diri saya lah. Mungkin tuan-tuan dan puan yang mendengar webinar ini, bila saya bercerita mungkin akan menyentik minat tuan-tuan dan puan-puan untuk mula menulis. Sebenarnya kalau kita yang mempunyai kelayakan akademik yang terlibat dengan akademik ini tidak menulis, jadi kita nak harapkan siapa lagi yang akan menulis. Jadi
pengetahuan, keilmuan dan sebagainya dapat boleh disebarkan melalui tulisan-tulisan yang kita tulis. Okey, sama ada dalam buku, majalah, media sosial dan sebagainya. Okey, kemudian penulisan tu perlu diterbitkan lah. Okey, perlu diterbitkan. Terbitkan maksudnya dicetak lah. Okey, dicetak, ada ISBN dan sebagainya lah. Okey, ini merupakan satu perkara yang sangat diberi penekanan sebagai ahli akademik lah, ataupun kita yang terlibat dalam bidang pendidikan. Okey. Okey, kemudian perkara ketiga tuan-tuan dan puan adalah penyelidikan dan inovasi. Okey, penyelidikan dan inovasi. Okey, walaupun tanpa grant sebenarnya kita boleh hasilkan penyelidikan kita sendiri. Paling tidak kita buat kajian tindakan, iaitu pengajaran dan pembelajaran kita di dalam kelas. Okey, ini penyelidikan yang paling mudah. Okey, penyelidikan yang paling mudah. Kita kaji pengajaran dan pembelajaran kita dalam kelas dan kemudian kita kongsi apatan kajian yang kita dah buat di dalam kelas kita. Okey, sama ada di peringkat daerah, mungkin di peringkat negeri. Mungkin kalau bagus kajian tu kita boleh share di peringkat kebangsaan dan di peringkat negara. Jadi kalau kita dah bentangkan di peringkat kajian ni di peringkat kebangsaan ataupun peringkat negara, secara tak langsung dia akan masuk dalam proceeding. Jadi ini dah dianggap diterbitkan lah. Okey. Dan juga satu lagi ialah pertandingan-pertandingan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan inovasi. Jadi saya dapat lihat sekarang, trend ramai dalam kalangan cikgu-cikgu menghasilkan sesuatu inovasi, sama ada dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk proses kerja. Jadi ini merupakan satu yang sangat baik lah. Jadi inovasi kita yang kita hasilkan ni perlulah dimanfaatkan. Jadi dan kemudian diuji. Okey, biasanya diuji dalam bentuk-bentuk pertandingan atau dalam bentuk exhibition dan sebagainya. Dari situ akan dinilai oleh panel-panel yang telah dilantik. Jadi kalau kita punya inovasi yang kita hasilkan, sama ada dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk proses kerja menarik, jadi mungkin akan diiktiraf lah menjadi pemenang dalam pertandingan inovasi yang kita hadir itu. Jadi penyelidikan dan inovasi ini merupakan satu perkara yang sangat penting ketika ini kerana kita tahu bahawa ilmu tidak akan berkembang jika penyelidikan tidak dihasilkan. Okey, kalau kita lihat banyak barang-barang elektronik yang kita gunakan pada hari ini, semuanya hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh rakan-rakan kita, sama ada dalam negara ataupun di luar kita, ataupun di dalam negara ataupun di luar negara. Jadi contoh yang paling jelas yang kita dapat lihat ialah handphone yang kita gunakan. Okey, dulu masa mula-mula handphone dikeluarkan, hanya boleh digunakan untuk komunikasi dua hala dalam bentuk lisan saja. Tapi sekarang handphone ataupun yang kita panggil sekarang smartphone dah jadi macam komputer pula. Okey, semua aplikasi yang boleh dibuat oleh komputer boleh juga dibuat oleh smartphone. Jadi ini tak akan berlaku kalau tidak ada orang yang buat penyelidikan berkaitan dengan dalam bidang sains lah, yang berkaitan dengan bidang sains. Jadi inovasi penyidikan tanpa jemu dan penat yang dihasilkan, itulah menyebabkan hari ini kita dapat menikmati banyak kemudahan-kemudahan yang memudahkan kehidupan kita. Okey, yang memudahkan kehidupan kita. Jadi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia memang kita sangat digalakkan lah, untuk sentiasa melakukan penyelidikan, utamanya di sekolah. Kita sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran ataupun pembelajaran dan pengajaran ataupun pemudahcaraan melalui proses kajian tindakan yang kita buat di dalam kelas. Jadi bila kita sentiasa buat kajian pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, barulah kualiti pengajaran dan pembelajaran kita
di dalam kelas dapat ditingkatkan lah. Okay. Jadi itu 3 perkara lah yang kalau kita buat, dia punya value added dia sangat tinggi. Okay. Nilai tambah dia sangat tinggi. Di samping dari segi kompetensi kita, keterampilan kita, keyakinan kita, kematangan emosi dan penyediaan proposal yang mantap. Semuanya ini boleh membantu kita semasa proses temuduga nanti. Jadi itu antara perkara Dr. Zalifah yang perlu diberi perhatian lah kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran ataupun ambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran yang ada di peringkat sarjana ataupun peringkat PhD. Jadi kalau kita punya kelayakan belum sampai, jadi inilah masa untuk kita untuk membanyakkan 3 perkara ini. Jadi bila tiba saja permohonan kita, katalah kita dah buat keputusan pada tahun keempat, jadi kita dah lengkap dengan senjata-senjata kita, dengan perkara-perkara yang perlu untuk kita diterima sebagai calon yang berkelayakan lah. Okay. Perkara ini sebenarnya telah saya lakukan lah tuan-tuan dan puan. Jadi artikel-artikel yang saya tulis, yang saya sebutkan tadi dalam majalah Arosains, semua saya bawa semasa saya hadir temuduga untuk dapatkan HLP, PhD saya dalam bidang fizik lah. Jadi penulisan-penulisan yang saya dah tulis, jadi saya tunjukkan kepada panel. Walaupun sebenarnya semasa belum saja masuk pintu, panel dah kata mereka dah ada calon. Ini satu soalan provokasi lah. Mungkin dah banyak dikatakan oleh panel-panel lain semasa proses peneluduran ni lah. Jadi provokasi antara soalan-soalan yang sering diajukan untuk menentukan kita mempunyai daya tabah ataupun sabar menghadapi proses temuduga. Tapi kita kena yakinkan lah, walaupun panel kata mereka dah ada calon, kita beritahu kepada panel, kita boleh buktikan kita calon yang lebih baik daripada apa yang panel. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, insyaAllah tawaran ataupun kuota tu mungkin di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi syaratnya kita kena jadi guru, jadi pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun jadi guru, bukan guru biasa, guru luar biasa. Okey. Jadi kalau perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, added value yang saya sebutkan tadi, sumbangan, konsultansi, penulisan, penerbitan, penyelidikan inovasi yang kita lakukan, ini merupakan satu nilai tambah untuk menjadi guru luar biasa. Di samping kita jaga kualiti pengajaran dan pembelajaran kita dalam kelas. Sebab kalau kita mengajar kualiti pengajaran dan pembelajaran kita dalam kelas, mengajar kita baik, insya-Allah pelajar-pelajar akan mendoakan apa sahaja permohonan yang kita buat. Jadi kalau kita nak gunakan apa yang saya sebutkan tadi untuk memohon guru cemerlang, pensyarah cemerlang ataupun apa-apa jawatan, memang sangat-sangat bersesuaian lah. Bukan sahaja untuk proses dapatkan hadiah lawatan persekutuan, tapi untuk proses kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Ini sangat-sangat membantu. Okey, kita kena ada target 1 tahun berapa jumlah konsultansi yang kita perlu buat, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Itu juga dalam penulisan berapa banyak artikel-artikel yang kita perlu keluarkan atau perlu kita tulis. Itu juga dengan penerbitan dan juga penyelidikan inovasi yang kita perlu tulis dan kita perlu hasilkan. Jadi bila kita dapat hasilkan ini, kita punya CV kita akan sentiasa bertambah lah dari semasa ke semasa, yang menunjukkan kita sentiasa mengambil berat tentang aktiviti yang berkaitan dengan peningkatan akademik. Okay? Jadi ini semua akan membantu kita lah mematangkan kita dan meningkatkan kita punya pengetahuan dan kemahiran untuk kita menghadapi cabaran pada masa akan datang. Jadi saya rasa itu sahaja Dr. Zalifah untuk penerangan bagi soalan ini.
Saya serahkan kepada moderator balik. Okey, baik doktor. Okey. Daripada penerangan doktor tadi, okey, apa yang penting ya penonton-penonton semua berkaitan dengan persediaan kita ini adalah usaha, niat, semangat kita untuk meningkatkan akademik dan juga kompetensi kita sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Nampaknya penonton semua webinar kita ini telah sampai di hujung masa. Tapi sebelum itu sedikit je doktor, nampaknya keadaan tekak doktor juga telah kering tu. Jadi sebelum kita berakhir, boleh tak doktor bagi sedikit saja kata-kata nasihat kepada calon-calon kita yang akan melanjutkan pengajian nanti. Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Zalifah. Jadi seperti yang saya sebut tadi, banyak siri-siri webinar yang berada di YouTube, sama ada yang dibuat oleh Institut Pekan Guru Malaysia IPGM di bawah Dr. Zalifah. Jadi tahniahlah pada Dr. Zalifah dan tim Dr. Ain yang memberikan sesi ini. Jadi sebenarnya jadi kita boleh walaupun sisi webinar tu dah lepas, tapi oleh kerana telah dimuat naik dalam bentuk YouTube, jadi kita kena boleh lihat balik. Kita lihat cara berulang kali. Okey. Jadi contohnya penyediaan proposal yang berkesan, yang hebat, penyediaan proses temuduga, dan lebih penting sekali mungkin kalau kita nak dapatkan konsultasi secara face to face, kita boleh rujuk rakan-rakan pensyarah kita di bawah payung Prospen, di IPG campus lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan segan silu. Kunjungilah IPG campus yang berdekatan, dan carilah pensyarah-pensyarah yang berada di kampus, yang berada di bawah Prospen, yang sentiasa ingin membantu sama-sama tuan-tuan berjaya untuk meningkatkan kelayakan akademik tuan-tuan dan puan, sama ada di peringkat sarjana ataupun master lah. Jadi sebenarnya tips itu sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Macam di peringkat saya, itu yang berumur sama lebih kurang macam saya, dulu tak ada perkara-perkara ni tuan-tuan. Jadi kita pandai-pandai sendirilah. Daripada pengalaman dan perkongsian ni diharap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan supaya lebih bersedialah. Jangan pergi interview kalau tidak bersedia tuan-tuan dan puan. Mungkin kita isi borang secara suka-suka, kemudian dipanggil interview, kita pun attend tanpa buat persediaan. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Seperti yang saya sebut tadi, bahagian tajaan sangat serius untuk memilih calon-calon yang terbaik daripada yang baik. Tuan-tuan merupakan orang yang terbaik, jadi macam mana kita nak pilih yang terbaik dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu tapisan sangat ketat tuan-tuan dan puan untuk supaya kalau bahagian tajaan salah pilih, mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan akan jadi mangsa sendirilah. Sebab mungkin tuan-tuan tak layak dan sebagainya. Daripada sebabkan itu menyebabkan tidak tamat pengajian dan sebagainya. Bila tidak tamat akan dikenakan penalti dan sebagainya. Sebab itulah tapisan dibuat sangat ketat, pemilihan dibuat sangat ketat supaya calon-calon yang terbaik dan dapat GOT, graduate on time, yang akan dipilih. Tapi perkara-perkara ini kita perlu yakinkanlah. Kita kena yakinkan dalam proses temuduga macam mana kita boleh GOT. Tapi mungkin satu soalan yang sangat menarik. Saya, sebelum saya terlupa Dr. Zalifah, izinkan saya. Bila ini soalan yang mungkin panel-panel dah bangkitkan. Antara soalan yang dibangkitkan ialah kenapa beasiswa ni atau HLP ni perlu diberi kepada anda. Jadi apa nak jawab? Macam-macam jawapan saya dengarlah daripada panel-panel. Jadi antara jawapan yang mungkin tuan-tuan boleh berikan lah. Antara jawapan yang tuan-tuan boleh berikan, kenapa HLP ni perlu diberi kepada anda adalah, jadi tuan-tuan kena buktikanlah. Daripada pencapaian sumbangan yang tuan-tuan telah lakukan, tuan-tuan boleh jadikan ini sebagai bukti mengapa HLP itu patut diberi pada tuan lah. Jadi antaranya tuan-tuan boleh gunakan anugerah perkhidmatan cemerlang. Saya telah mendapat APC berapa kali. Mungkin
2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan sebagainya. Jadi kita tahu nak okey, nak dapat APC ni bukan satu yang mudah. Okey, memang kita sangat-sangat kompeten baru boleh dapat. Jadi kita beritahu kita dapat APC berapa kali. Okay, kemudian tuan-tuan juga boleh beritahu, okey, saya telah memenangi hadiah, okey, inovasi pingat emas dalam pertandingan itu, pertandingan ini. Jadi berapa kali? Katalah 10 kali. Jadi tuan-tuan kena maklumkan kepada panel, saya telah menang 10 kali pingat emas dalam pertandingan inovasi fizik. Okay. Kemudian tuan-tuan boleh maklumkan lagi, saya dapat anugerah, okay, guru yang hebat semasa perayaan Hari Guru. Saya dapat anugerah inovasi semasa perayaan Hari Guru tahun 2022. Saya dapat anugerah itu, anugerah ini. Jadi tuan-tuan kena sebutkan semua anugerah-anugerah ataupun sumbangan yang telah tuan-tuan dan puan-puan berikan, dan baru berikan keyakinan kepada panel bahawa hadiah atau anugerah itu bukan calang-calang orang boleh dapat. Jadi bila tuan-tuan buktikan yang tuan-tuan dah dapat anugerah-anugerah tersebut, ini merupakan satu petanda kalau diberikan HLP, inilah orang yang paling sesuai diberi sebab dia memberikan komitmen yang sangat tinggi. Jadi ini satu petanda yang kita boleh berikan pada panel yang kita adalah orang yang paling layak diberi HLP sebab daripada sejarah kita dah buktikan kita pernah dapat berbagai-bagai anugerah disebabkan komitmen kita. Jadi panel nak dengar perkara tersebutlah. Okey, jadi bila panel dengar yang tuan-tuan sangat-sangat komitmen, okey, sangat-sangat luar biasa, jadi tak salah untuk panel memberikan hadiah latihan ni atau tawaran ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu antara perkara yang tuan-tuan boleh bangkitkan kalau ataupun boleh ceritakan jika ditanya mengapa hadiah latihan persekutuan ini perlu diberi pada anda dan bukan pada orang lain. Okey, jadi itu saja Dr. Zalifah. Okey. Okey, panjang lebar pada tips-tips yang diberikan oleh Dr. Yazid tadi kepada semua penonton. Baik, akhir sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu dan juga apa yang diberikan oleh doktor pada pagi ini. Dan saya harap juga pada semua penonton semua dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu yang diberikan sebagai panduan juga sebagai tips-tips yang bermanfaat sebelum mengikuti pengajian nanti. Akhir sekali saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sejawat di Jabatan Pengajian Siswaza, Dr. Non Ain dan juga Cik Mazlili kerana telah banyak membantu menjayakan webinar ini. Dan sebelum saya terlupa, saya akan share juga nanti link kehadiran untuk SPI KPM nanti. Okay, dengan itu sekian saja webinar pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.